A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجهل يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويصير زوجها أي المرضعة أبا له أي الرضيع. ويحرم على المرضع بفتح الضاد التزويج إليها أي المرضعة وإلى كل من ناسبها أي انتسب إليها بنسب أو رضاع. ويحرم عليها أي المرضعة التزويج إلى المرضع وولده وإن سفل ومن انتسب إليه وإن على دون من كان في درجته أي الرضيع كإخوته الذين لم يرضعوا معه أو أعلى أي ودون من كان أعلى طبقة منه أي الرضيع كأعمامه. وتقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاء مفصلا farji' ilaihi. Baik, kita sambung perbahasan dalam bab penyusuan. Jadi ada sedikit lagi kalam matan yang kita tak sempat habiskan, iaitu pada kata musannif rahimahullah wa yasiru zawjuha ay al-murdi'ati aban lahu. Jadi penyusuan kita dah sebut dah dalam pengajian yang sebelum, dia punya syarat-syarat, makna daripada lughah dan juga makna pada istilah, dan juga empat syarat anak anak yang disusukan tu jadi anak susuan. Jadi bila cukup syarat-syarat tersebut, yang tersebut, yang mana iaitu umur anak tu kurang daripada 2 tahun, penyusuan tu berlaku sebanyak 5 kali susuan yang berasingan, lepas tu susu yang diminum sampai ke dalam rongga perut tiap-tiap kali penyusuan, dan budak yang disusukan tu dalam keadaan hidup, bukan mati dan juga bukan nyawa-nyawa ikan. Jadi cukup syarat-syarat ni, maka anak tersebut menjadi anak susuan. Jadi bila dah jadi anak susuan, adalah asar ataupun kesan-kesan ataupun implikasi hukum daripada situ, ada hukum-hukum yang berkaitan bila anak tu menjadi anak susuan bagi perempuan tersebut. Jadi antaranya iaitu apa yang disebut oleh musannif rahimahullah, wa yasiru zawjuha ay al-murdi'ati. Syarah dia tolong jelaskan siapakah yang dimaksud siapakah kepada siapa majik domer itulah dia punya maknanya. Ha tu merujuk kepada siapa, domer ha tu merujuk kepada siapa, iaitu al-murdi'ah. Maka jadilah suami bagi ibu susuan tadi, ibu yang menyusukan anak tadi, jadi aban lahu ay ar-radi', jadilah ia ayah baginya, bagi anak susuan tersebut. Jadi perempuan yang menyusu tu jadi mak susuan, suami dia jadi ayah susuan bagi kanak-kanak tersebut. Lepas tu jadi anak susuan, wa yahrumu 'alal murda'i bi fathid dad. Saya baca dia dobik baca dengan fathah dad, iaitu anak yang disusu tadi, dan haram ke atas anak yang disusu tadi, haram at-tazwiju ilaiha ay al-murdi'ah. Ini haram dia berkahwin dengan ibu susuan dia. Haram dia berkahwin dengan ibu susuan. Lepas tu haram berkahwin dengan ibu susuan sahaja ke? Wa ila kulli man nasabaha.
ai intasaba ilaiha binasabin aw radha'in. Dan haram Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan haram juga dia berkahwin kepada orang yang bernasab. Maksud nasabaha tu intasaba ilaiha. Syarah tolong jelaskan maksud nasabaha. Haram dia berkahwin dengan ibu susuan dia, dan haram dia berkahwin dengan orang yang bernasab dengan ibu susuan dia. Sama ada orang yang bernasab dengan ibu susuan tu dengan nasab tu dengan sebab keturunan ataupun nasab dengan sebab penyusuan. Binasabin aw radha'in kata syarah. Orang yang bernasab dengan ibu susuan tadi dengan sebab nasab keturunan ataupun dengan sebab penyusuan. Jadi anak susu tadi, yang pertama dia haram kahwin dengan ibu susu dia, dan dia haram berkahwin dengan anak-anak bagi ibu susu dia tu, adik-beradik susuan dia lah. Semua tu dia haram kahwin sebab semua tu bernasab dengan ibu susu. Dan dia haram juga kahwin dengan adik-beradik ibu susu dia. Kalau dia ada kakak ataupun dia ada adik, itu disebut sebagai, kita kata, mak saudara susu, ibu saudara susu, haram juga. Dan juga usul bagi ibu susu tu, maknanya tok dia. Tok ni maksudnya perempuan. Maknanya dia nenek lah, kita panggil tok kan. Nenek. Jadi haram juga anak susuan ni kahwin dengan nenek susuan dia. Maknanya tali kod atas pun haram juga. Itu maksud kalam wa yahrumu 'alal murdha' at-tazwiju ilaiha wa ila kulli man nasabaha. Okey. Lepas tu ibu susu ni juga dalam haram juga dia berkahwin dengan anak susuan. Maknanya kita terbalikkan je lah. Tadi kita kata anak haram kahwin dengan mak, dan mak pun haram kahwin dengan anak. Cuma beza dia apa? Beza dia anak dia haram kahwin dengan ibu susuan dia, dan juga tali belah atas. Maknanya mak kepada ibu susuan dia pun haram dia kahwin. Lepas tu anak-anak bagi ibu susuan dia haram dia kahwin. Adik-beradik ibu susuan dia pun haram dia kahwin. Adapun ibu susuan ni, dia cuma haram kahwin dengan anak susuan dia dan anak kepada anak susuan dia. Cucu susuan lah, cucu susu. Adapun ayah kepada anak tu, anak susuan ni dia ada ayah. Jadi ayah ni dia boleh berkahwin dengan ibu susuan anak dia tu. Itu tak haram. Begitu juga adik-beradik anak susuan ni. Adik-beradik betul, bukan adik-beradik susu, adik-beradik betul dia. Jadi anak susuan ni dia ada adik-beradik. Zaid dia ada abang 2 orang, adik 2 orang, semua lelaki. Kan? Jadi abang dia 2 orang ni dan adik dia 2 orang ni boleh berkahwin dengan mak susu dia. Boleh berkahwin dengan mak susu dia. Begitu juga pak saudara dia. Pak saudara betul dia lah. Pak saudara dia. Budak ni, dia ada pak saudara dia boleh kahwin dengan ibu susuan dia. Tak jadi masalah. Jadi ibu susuan tu hanya haram kahwin dengan anak susuan dan dan juga cucu lah, cucu dan selepas. Maknanya tali ikut anak tu. Tali ikut anak tu ke bawah. Adapun talian anak ke atas, iaitu ayah, datuk, itu tak haram. Dia haram kahwin dengan anak susuan dia. Ini ibu susuan ni haram kahwin dengan anak susuan dia, dan juga tali anak tu susur galur anak tu ke bawah.
Okey. Itu yang dia nak sebut dalam ni kalam apa ni yang kita akan baca ni. Dia kata wa yahrumu 'alaiha ay al-murdi'ati, dan haram ke atasnya, atas ibu susuan tadi, at-tazwiju ilal murda'i wa waladihi. Haram dia berkahwin dengan anak susuan dia dan anak bagi anak susuan. Itu cuculah. Wa in safal, dan jika ke bawah lagi. Cucu susuan, cicit susuan, semua tu haram bagi ibu susuan ni kahwin. Dan juga wa man intasaba ilaihi wa in ala. Di sini ada kritik sikitlah, ada kritikan sikit. Dia kata wa man intasaba ilaihi, dan siapa yang bernasab kepada anak susuan tadi, dan jika meninggi ke atas, wa in ala. Jadi sedangkan kalau susul jalur ke atas, yang tu tak haram. Tapi dia sebut sini wa in ala. Munasibnya nak sebut apa? Yang munasibnya nak sebut wa in nazala ataupun wa in safala. Wa in safala wa man intasaba ilaihi tu nak apa? Kita kata nak tafsir kalam al-murda' wa waladihi itu sahaja. Orang kata ataf di situ, ataf tafsir. Sebab tu dalam hasyiah ada kritik. Dia kritik sikit. Ibarat dia ni disebut wa in ala. Dia kata yang munasibnya wa in safala ataupun wa in nazala. Sebab apa ni, susur galur ke atas tak haram untuk ibu susu tu kahwin dengan mereka. Tapi yang haramnya ibu susu tu kahwin dengan anak susuan dia, dan juga susur galur anak susuan dia ke bawah, bukan ke atas. Duna man kana fi darajatihi. Maksudnya tidak haram orang yang berada pada darajatnya, yakni darajat anak susuan. Maksudnya orang yang berada sama darajat dengan anak susuan, iaitu adik-beradik anak susuan tadi. Kita katalah anak susuan ni nama dia Zaid, dia ada apa ni, abang 2 orang, adik 2 orang. Ni semua ni orang kata fi darajatihi. Semua ni berada pada darajat anak susuan ni. Jadi 2 adik dia dan 2 abang dia ni boleh kahwin dengan ibu susuan tersebut. Ibu susuan dia. Dunaman kana fi darajatihi ay ar-radi'. Maknanya tidak haram berkahwin dengan orang yang berada pada darajatnya, darajat anak susuan. Seperti siapa? Ka ikhwatihi alladzina lam yurda'u ma'ah. Seperti saudara-saudaranya yang tidak disusukan bersama dengan dia. Kalau disusukan jadi anak susuan jugalah bagi perempuan tu. Au a'la ay waduna man kana a'la. Itu nak tafsir lagi lah ataf tu. Ataf pada apa ni, duna man kana fi darajatihi, au a'la ay waduna man kana, waduna man kana a'la. Ataf pada tu kat fi tu. Au a'la ay waduna man kana a'la tabaqatan minhu. Dan tidak haram juga orang yang berada apa ni, lapisan yang tinggi, atau orang yang lebih tinggi tabaqah ataupun lapisan daripada anak susuan tadi. Seperti siapa? Ka'amami, seperti pak saudara dia. Seperti pak saudara dia, ayah dia, datuk dia, boleh untuk berkahwin dengan ibu susuan dia tu. Wa taqaddama fi fasli muharramatin nikah ma yahrumu bin nasab war radha' mufassalan farji' ilaihi. Dan telah lalulah pada fasal muharramatin nikah. Awal kitab dulu kita baca fasal menceritakan orang-orang yang haram nikah, dan apa yang haram disebabkan nasab dan radha'. Di sana telah lalu dah di fasal tu. Telah lalu di fasal tu apa yang haram disebabkan nasab dan juga penyusuan. Telah lalu di sana secara tafsil, secara detail. Maka dia kata farji' ilaihi, maka kembalilah ke sana. Jadi kalau nak tengok tafsilan tu, maka kena pergi ke fasal tu lah. Baik.
wa sallallahu sayyidina Muhammad. Faslun. Jelas situ. Cuma satu yang lupa sebut antara permasalahan yang ulama bincang, adakah menyusukan anak itu merupakan kewajipan ibu ataupun hak ibu? Adakah menyusukan anak itu merupakan kewajipan ibu ataupun hak ibu? Jadi di sisi mazhab Syafi'i, mazhab kita, penyusuan tu merupakan hak ibu, bukan kewajipan ibu. Apa beza hak dengan kewajipan? Jadi perbezaan dia, kalau kita kata penyusuan tu adalah kewajipan bagi ibu, maka ibu wajib menyusukan anak tersebut selagi mana tidak ada uzur syar'i. Memang kena menyusukan anak tersebut. Kalau tak menyusu, dia berdosa. Selagi mana tidak ada uzur syar'i, dia kena susukan anak tersebut. Kalau tak menyusukan, dia berdosa. Tapi kalau kita kata penyusuan itu hak ibu, maka ibu dia boleh membuat pilihan, sama ada dia nak menyusukan anak dia ataupun tak mau. Jadi kalau anak dia tak mau menyusukan, ibu dia tak mau menyusukan anak dia, maka suami wajib cari orang untuk menyusukan anak dia. Jadi dalam mazhab kita, menyusukan anak ni merupakan hak ibu, bukan kewajipan ibu. Dia hak ibu lah, maknanya ibu boleh pilih, dan kalau ibu memilih untuk menyusukan anak dia, maka orang lain tak boleh nak halang dia buat macam tu. Orang tak boleh nak halang dia lah untuk menyusukan anak dia kalau dia pilih untuk menyusukan anak. Dan kalau dia pilih untuk tak menyusukan, suami wajib cari orang untuk menyusukan anak dia. Baik je lah. Okey, kita sambung bab nafaqah, insya-Allah secara ringkas. Faslun fi ahkami nafaqatil aqaribi. Fasal pada menyatakan hukum ahkam nafaqah kaum kerabat. Wa fi ba'di nusakhil matni ta'khiru hadzal fasli anil ladzi ba'dahu. Dan pada sebahagian nuskhah matan takhirkan fasal ni daripada fasal selepas dia. Ada satu lagi fasal, iaitu fasal penjagaan anak, hadanah. Jadi ada nuskhah yang lain, bab fasal hadanah tu sebut dulu. Lepas fasal hadanah tu barulah disebut fasal berkaitan dengan nafaqah. Itu berkaitan dengan nuskhah. Okey, tak apalah yang tu. Kemudian kata syarah, wan nafaqatu ma'khudhatun minal infaq. Nafaqah diambil daripada perkataan infaq. Apa maksud infaq? Wa huwal ikhraj. Nafaqah diambil daripada perkataan infaq, iaitu dengan makna mengeluarkan. Dan kalimah infaq ni wala yusta'malu illa fil khair. Dan tidak digunakan kalimah infaq ni kecuali pada perkara kebaikan. Kita memelanjakan ataupun mengeluarkan harta, itu kita panggil infak. Tapi perkataan infak ni digunakan pada perkara-perkara kebaikan. Adapun kalau kita gunakan pada perkara-perkara syar, kejahatan dan bukan kebaikan, maka tidak disebut infak. Tidak digunakan kalimah infak. Itu digunakan kalimah lain lah. Contohnya al-israf. Kata berlebih-lebihan. Jadi al-israf digunakan untuk syar, digunakan bukan untuk kebaikan lah. Adapun infak digunakan untuk kebaikan. Baik. Itu dari sudut bahasanya lah. Nafkah diambil daripada perkataan al-infaq yang membawa erti al-ikhraj, iaitu mengeluarkan. Adapun dari sudut syarak, iaitu perbelanjaan, kita perbelanjaan keperluan manusia seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan selainnya. Baik. Kemudian sebab nafkah ni dia ada 3. Dalam ni disebut asbabu an-nafaqah, ada salah satu, ada 3.
Jadi kata syarah, walin nafaqati asbabun salasah, dan bagi nafkah itu sebab-sebab yang 3. Ini ada 3 sebab. Yang pertama al-qarabatu wa milkul yamini waz zawjiyah. Ini sebab yang pertama hubungan kerabat. Hubungan kerabat itu yang pertama. Yang kedua pemilikan hamba, dan yang ketiga perkahwinan. Kita kata keadaan suami isteri. Semua ni kita kata sebab-sebab apa ni nafkah. Nanti kita akan tengoklah, dia akan tafsirkan satu persatu sebab-sebab ni. Baik. Wa dzakara al-musannifu as-sabab al-awwal fi qawlihi wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidaini wal mauludin. Dan musannif rahimahullah menyebutkan sebab yang pertama pada katanya wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidaini wal mauludin. Jadi musannif disebut sebab pertama pada perkataannya wa nafaqatul amudain sampai akhir. Itu dia sebut sebab yang pertama. Apa maksud dia? Maksud dia wa nafaqatul amudaini, dan nafaqah amudain, iaitu nafaqah. Apa maksud dengan amudain? Amudain ni kita kata tiang tak? Amud. Nafaqah 2 tiang. Tapi apa yang dimaksudkan 2 tiang di sini? Maksud dengan 2 tiang di sini dalam kata muhasyi, wa qawluhu wa nafaqatul amudain ay al-usul wal furu'. Maksud dengan 2 tiang ni iaitu nafaqah usul, ibu ayah dan ke atas, dan juga furu', anak cucu dan ke bawah. Jadi dalam sebab yang pertama ni kita akan lihatlah berkaitan dengan nafkah usul dan juga nafkah furu'. Bila furu' wajib nafkah kepada usul, dan bila usul wajib bagi nafkah kepada furu'. Jadi ada syarat-syarat dia yang kita akan lihat nanti. Jadi nafkah usul dan furu' ni daripada ahli keluarga itu wajibatun lil walidaini wal mauludin. Yani wajib bagi bagi ibu ayah, ke atas bagi ibu ayah, maknanya anak-anak wajib bagi nafkah kepada mak ayah dia. Wal mauludin maksudnya mak ayah wajib bagi nafkah kepada anak dia. Ni faham tak? Adanya nafkah usul ibu dan ayah kepada nafkah usul ibu dan ayah kepada anak cucu, dan nafkah furu' anak cucu kepada ibu dan ayah itu hukumnya wajib. Itulah masuk kalam matan. Wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidaini wal mauludin. Perkataan lil walidin, bukan lil walidain, afwan. Lil walidin. Perkataan lil walidin maksudnya anak wajib bagi nafkah kepada usul. Maksud wal mauludin, usul wajib bagi nafkah kepada furu'. Dzukuran kanu aw inasan ittafaqu fid din aw ikhtalafu fihi. Sama ada furu' tadi dan juga usul tadi, laki-laki adalah mereka itu ataupun perempuan, ataupun mereka tu ittifaq pada agama yang sama ataupun berbeza agama. Jadi pada bab nafkah berbeza agama tidak menggugurkan nafkah. Berbeza agama dalam bab nafkah. Ittafaqu fid din aw ikhtalafu fihi wajibatun ala auladihim.
wajibatun ala auladihim ai wa ala usulihim juga. Jadi syarah sebut ala auladihim sahaja. Jadi Muhasyi tambah wajib juga ke atas usul. Maksudnya wajib ke atas anak-anak bagi wajib ke atas anak-anak beri nafkah kepada usul dengan syarat-syarat dia lah, dan wajib juga ke atas usul bagi nafkah kepada furu' juga dengan syarat-syarat dia. Maknanya nak bagi tu ada syarat lah, cukup syarat baru wajib bagi, kalau tak wajib. Itu dalam hasyiah tu sebut qauluhu wajibatun hadhihi kalimah mukarrarah fakana aula isqatuha. Aulanya dia tak sebutlah wajibatun ala auladihim pun semua tu. Ini kalimah ni mukarrarah. Dia sebutlah tadi wajibatun, lepas tu sebut pula wajibatun. Jadi kata hadhihi kalimah wajibatun ni mukarrarah, yang berulang. Aulanya isqat, gugurkan. Wa qaulu ala auladihim ai wa ala usulihim. Fafihi iktifa'un ala haddi qawli ta'ala sarabi lataqikumul harra ay wal barda. Baik. Lepas tu dia nak tafsil. Sini dia nak tafsilkan apa yang disebut tadi. Kata musannif rahimahullah, fa ammal waliduna wa in alau. Adapun kita kata ibu ayah dan ke atas lagi, ibu ayah wa in alau fatajibu nafaqatuhum, ibu ayah, datuk nenek semua tu, dan ke atas lagi, fatajibu nafaqatuhum, maka wajib memberi nafkah kepada mereka. Maknanya anak cucu ni wajib beri nafkah kepada mereka bisyartaini, dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Yang pertama al-fakru lahum wa huwa adamu qudratihim ala malin aw kasbin waz zamanah awil fakru wal junun. Al-fakru al-fakru wa zamanah tu kira satu. Al-fakru wa zamanah tu kira satu. Al-fakru wal junun tu kira satu. Jadi ada dua lah. Maknanya ada salah satu yang disebut dalam ni. Jadi kata dalam kata pengarang, wajib furu' bagi nafkah kepada usul dengan dua syarat. Yang pertama, kalau usul tersebut fakir dan sakit. Dia fakir dan dia sakit. Sakit yang menghalang dia untuk bekerja, mendapatkan duit, mencari rezeki. Dan yang kedua, fakir dan gila. Fakir dan gila. Jadi kalam matan menunjukkan mesti kena ada dua. Mesti kena ada dua ni. Maknanya fakir dan gila dan fakir dan sakit. Maknanya salah satulah. Salah satu. Sakit, fakir dan gila satu, fakir dan sakit tu kira satu. Zahir yang itu yang disebut oleh matan. Kalam kalam musannif. Kalam musannif ni pendapat ni dhaif. Pendapat yang disebut oleh musannif rahimahullah ni pendapat yang dhaif. Pendapat yang muktamad, tak disyaratkan pun usul tu, kita kata mak ayah tu dan ke atas lagi, tak disyaratkan pun dia di samping dengan kefakiran tu, tak disyaratkan pun dia tu sakit, dan tak disyaratkan pun di samping kefakiran tu dia tu gila. Yang muktamad cukup kalaulah usul orang yang fakir, maka pada ketika tu wajib anak furu' bagi nafkah kepada mereka. Cukup dengan fakir. Tak disyaratkan pun di samping kefakiran tu kena ada sakit ataupun gila.
Jadi yang disebut oleh musannif ni tak muktamad. Yang muktamad cukup fakir. Walaupun apa ni kita kata ayah tu ataupun datuk tu mampu untuk bekerja, maka dia tidak ditaklifkan untuk bekerja. Dia tak sama dengan anak. Anak nanti kalau dia fakir tapi dia dah besar, dia ditaklifkan untuk bekerja. Dia dibebankan untuk bekerja, tak wajib kita kata orang tua dia bagi nafkah pada dia. Sebab dia ada kudrah untuk mencari harta. Tapi kalau masalah orang tua, tak. Masalah orang tua, dia tak dibebankan pun untuk mencari harta walaupun dia ada kudrah. Cukup sahaja syarat fakir. Baik. Kita baca sikit. Fatajibu nafaqatuhum fa amal walidun wa in alau fatajibu nafaqatuhum bi syartaini. Maka wajib memberi nafkah kepada mereka. Orang sana selamat, datuk nenek apa semua tu, mak ayah datuk semua tu, wajib memberi nafkah kepada mereka dengan dua syarat. Yang pertama, fakir. Al-fakru lahum wahwa adamu qudratihim. Maksud fakir sini iaitu ketiadaan kemampuan atas harta dan juga usaha. Dia tak mampu dari segi harta dan juga tak mampu dari segi usaha untuk mendapatkan harta. Wa zamanah tu sakit, ataupun wal fakru wal junun, fakir dan juga gila. Kemudian dia nak terangkan makna zamanah. Wahiyya zamanah tu masdaru zaminar rajulu zamanatan. Apa maksud zaminar rajulu zamanatan? Ai idza hasala lahu afatun. Maksud zaminar rajulu apabila seseorang tu berlaku kepadanya sakit, maka disebut zaminar rajul dalam bahasa Arab. Cara tepat dia anda tak cari. Itu antum boleh cari dalam kamus. Cara tepat dia dalam bahasa Melayu. Cuma dalam bahasa Arab bila hasil bagi seorang tu afat, maka disebut dalam bahasa Arabnya zaminar rajulu. Lepas tu tengok tafriq daripada apa yang disebut oleh musannif. Syarah ni dia tafriq daripada apa yang disebut oleh musannif. Dia kata fa in qadaru, maka jika kuasa atau mampu usul tadi ala malin au kasbin. Dia mampu. Dia fakir tapi dia mampu untuk dapatkan harta. Dia mampu atas harta, dia ada harta dan dan dia mampu untuk usaha, mencari duit. Waktu tu lam tajib nafaqatuhum, tidak wajib memberi nafkah kepada mereka. Tapi pendapat ni dhaif. Tengok bi syartain tu. Qauluhu bi syartain ay bi ahadi syartaini kama yadullu alaihi ta'birul musannif bi aw. Wal murad bi syarti majmu'ul amrain al fakri ma'az zamanah awil fakri ma'al junun ala ma qalahu al musannif wa huwa dhaif. Ni apa maqalah al musannif ni dhaif. Wal mu'tamadu, dan pendapat yang mu'tamad annahu la yushtaratu indimamuz zamanah awil junun ila al fakri. Pendapat yang mu'tamad tidak disyaratkan pun kita gabungkan sakit tadi dengan kefakiran, dan tak syarat juga kita gabungkan gila tadi dengan kefakiran. Tak syarat. Li'anna al-usula la yukallafuna al-kasba. Sebab usul dia tidak ditaklifkan, tidak dibebankan untuk kasab, usaha. Walaupun dia mampu. Tapi kalau dia nak buat juga, itu terpulang lah. Itu atas dia lah. Tapi orang kata anak tak bebankan dia untuk kasab. Wa in kanu qadirina alaihi, dan jika mereka tu mampu atas kasab, atas usaha, mencari rezeki, mencari duit. Bi khilafil furu', bersalah dengan furu' dia ditaklifkan. Lianna Allah Ta'ala qala wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wa laysa minal musahabah bil ma'ruf taklifuhumal kasba ma'a kibarisin. Baik. Wa ammal mauludun, anak pula. Wa ammal mauludun,
anak cucu, wa in safalu, anak cucu ke bawah dan ke bawah, fatajibu nafaqatuhum 'alal walidaini bi thalathi syara'ita. Wajib atas orang tua dia bagi nafkah kepada dia, anak-anak dan ke bawah ni wajib orang tua dia bagi nafkah kepada mereka ni dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Yang pertama, ahaduha, yang satu daripada 3 tu al-faqru was-sighar. Kita ambil kalamatan dulu. Al-faqru was-sighar 1. Awil faqru wa zamanah 2. Awil faqru wal junun 3. Syarat yang pertama, kefakiran dan kanak-kanak. Kefakiran dan kanak-kanak. Yang kedua, kefakiran dan juga sakit. Sakit yang menyebabkan dia tak mampu untuk mencari rezeki. Yang kedua, kefakiran dan juga gila. Di sini memang syarat kena ada dua-dua ni. Kalau anak tu fakir, dan dia masih kecil lagi, kita kata furuk ni masih kecil dan dia fakir, tak ada duit, maka wajib ke atas usul orang tua dia beri nafkah kepada dia. Adapun kalau furuk ni dia kecil lagi tapi dia kaya, tak wajib usul bagi nafkah kepada dia. Ini dari segi hukum. Tapi dari segi praktikal tak buat macam tu. Atas ihsan, kaya macam mana pun anak tu, hasil duit orang bagi ke apa ke, raya bagi duit dapat banyak ke, tak tetap digunakan duit. Orang tua dia akan guna duit dia untuk Abang Sadar Said Ahmad, untuk perbelanjaan dia. Jadi faham kat sini apa? Faham kat sini, kalaulah anak tu masih kecil tapi kaya, maka tak wajib bagi nafkah pada dia. Dan anak tu kalau dah besar, dia anak tu fakir tapi dah besar dah, mampu untuk bekerja, pun sama juga tak wajib kita bagi nafkah pada dia. Tak wajib cari nafkah. Bahkan anak tersebut ditaklifkan, ditaklifkan untuk dia bekerja, untuk cari rezeki lah. Jadi tafriq daripada syarat ni, fal faqru wasighani fal ghaniyul kabir la tajibu nafaqatuhu. Maka orang kaya dan orang kaya yang besar, dia kaya lepas tu dia besar, tak wajib beri nafkah kepada dia. Anak yang kaya dan dia besar, begitu juga anak yang kaya dan dia masih kecil, lagi, pun sama juga tak wajib beri nafkah kepada dia. Dan itu dalam hasyiah ada sebut. Baik. Kemudian yang kedua, al-faqru wa zamanah. Kefakiran dan juga sakit. Tafri'nya fal ghaniyul qawi la tajibu nafaqatuhu. Jadi anak yang kaya, furuk yang kaya dan dia kuat, mampu untuk bekerja, dia tak ada sakit yang menghalang dia untuk bekerja, maka mereka ni la tajibu nafaqatuhu, tidak wajib memberi nafkah kepadanya. Awil faqru wal junun. Syarat yang ketiga, fakir dan gila. Sebab gila tak boleh nak cari rezeki, tak boleh nak usaha, usaha bekerja. Dia gila. Jadi anak ni fakir dan gila. Maka kalau anak tu ghani, orang yang kaya dan juga berakal, tak gila, la tajibu nafaqatu, tidak wajib memberi nafkah kepadanya. Boleh kan situ? Habis itu yang pertama. Sekejap. Lupa tadi baca. Ada lagi sikit dalam ni, menarik jugalah. Dia kata dekat fa'ammal waliduna. Anda tunjuk je lah, nanti hampa cuba baca.
Fa ammal waliduna wa in alau fatajibu nafaqatuhum, dalam hasyiah tu kan. Dia kata adapun apa ni walidun, apa ni ayah, datuk dan seterusnya lah ke atas, furu' wajib memberi nafkah kepada mereka. Ai fatajibu nafaqatum ai alal furu' walau ta'addadal munfik, walaupun berbilang-bilang orang yang menginfakkan daripada furu'. Seperti dua anak laki-laki, kita kata ayah kita ni si fulan ni, kita kata Ahmad, dia ada anak 2 orang, atau anak laki 2 orang, ataupun si Ahmad ni dia ada anak perempuan 2 orang, maka wajib kedua-duanya memberi nafkah kepada ayah. Jadi kalau lah kata sehari ayah tu ni contoh ialah 50 kan, RM50 perbelanjaan dia sehari, maka apa ni bahagi 2, 25. Sama juga anak dia anak perempuan 2 orang, jadi bahagilah 25. Wajabat alaihima bisawiyah in istawaya kal misalaini mazkurain. Jika mereka tu sama. Macam tadi anak lelaki 2 orang ataupun anak perempuan 2 orang, kan sama. Tapi kalau anak lelaki seorang, anak perempuan seorang, yang tu tak sama. Dua lelaki kena keluar 2 kali ganda daripada perempuan, seperti dalam pusaka. Lepas tu ni dia terangkan pasal itu lagi ni. Fa in ikhtalafa fil qurbi fa 'alal aqrab walau ghaira waris ka ibni bintin ma ibni ibnin. Okey. Dan jika ikhtalafa fil qurbi, jika berbeza pada apa ni dekatnya dengan ayah ataupun datuk tu, maka fa 'alal aqrab, maka yang kena infak tu orang yang lebih dekat. Walaupun orang yang lebih dekat tu ghaira waris, dia tidak makan pusaka. Seperti anak lelaki bagi anak perempuan. Anak lelaki bagi anak perempuan. Jadi Ahmad dia ada anak perempuan Fatimah. Fatimah ni ada anak lelaki. Ada anak lelaki. Okey. Ada anak lelaki. Dengan nisbah dia dengan nisbah mudah kata cucu dengan cicit. Ahmad ada cucu, Ahmad ada cicit. Cucu ni daripada anak perempuan, cicit ni daripada anak lelaki. Jadi cucu ni daripada anak perempuan ni dia tak nak makan pusaka. Tapi cicit ni dia makan pusaka. Tapi siapa yang nak kena bagi infakkan nafkah tu kepada ayah tadi? Cucu. Sebab dia lebih akrab, lebih dekat. Kabni bintin ma'abni benin. Sebab dia jauh. Sebab tu dia kata fa'alal aqrab. Tu perhati elok-elok lah tu. Walau unsa ghaira warithatin. Walaupun perempuan. Walaupun apa ni yang dekat tu, kita kata orang perempuan. Dan dia tidak makan pusaka. Seperti cucu perempuan. Ahmad dia ada cucu perempuan. Yang mana cucu perempuan ni hasil daripada anak perempuan dia. Anak perempuan dia dengan suami dia. Lepas tu dia ada seorang lagi cicit. Cicit tu daripada cucu laki dia. Cucu laki dia tu daripada anak laki dia. Maknanya itu tali semua tu kot laki. Jadi cicit ni makan pusaka. Cucu tadi tak makan pusaka pun. Jadi yang kena apa? Yang kena infak ataupun kena bagi nafkah tu siapa? Cicit cucu tu lah. Cucu perempuan tu. Lepas tu wa inistawaya fil qurbi wa ikhtalafa fil irsi fa 'alal waris. Kalau nisbah jauh dekat tu berbeza. Kalau sama dari segi dekat, cucu dengan cucu ataupun anak dengan anak, cucu dengan cucu ataupun cicit dengan cicit, tapi berbeza pada pusaka. Ada yang ni makan pusaka, ada yang seorang ni tak makan pusaka. Maka siapa yang kena bagi nafkah? Lagi yang kena bagi nafkah orang yang makan pusaka. Fa 'alal warisi ka ibni benin ma'a ibni bintin. Seperti cucu daripada anak lelaki dan cucu daripada anak perempuan.
Anak dia memang tak ada dah, anak dia mati dah. Jadi sekarang ni siapa yang nak bagi makan kat tok depa ni? Kat tok ni. Adakah cucu daripada anak lelaki ataupun cucu lelaki daripada anak lelaki ataupun cucu lelaki daripada anak perempuan? Maka yang kena bagi cucu lelaki daripada anak lelaki sebab dia makan pusaka. Fa in wa in tafawata fil irsi kabanin fawajhan. Jika orang kata tafawata, orang kata berlebih kurang pada pusaka, seperti ada yang dapat banyak, ada dapat sikit kan, seperti anak lelaki dan juga anak perempuan. Maka di sini ada dua wajah. Mu'tamadnya al mu'tamadu minhuma annaha alaihima bihasabil irsi. Jadi anak lelaki 2, anak perempuan 1. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi kalau kalau 60, maka lelaki tu kena keluar 40, perempuan kena keluar 20. Ikut macam dalam pusaka tu lah. Wakila bisawiyah wa huwa dhaif. Ada kil kata bisawiyah, sama aja. Tu boleh tengok balik lah pelan-pelan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, terus kepada sebab yang kedua. Wa dzakara al-musannifu as-sabab ats-tsani fi qawlihi wa nafaqatur raqiq wal bahaim wajibatun. Dan nafaqah hamba sahaya, dan nafaqah maknanya dan memberi nafaqah kepada hamba sahaya dan juga binatang. Binatang yang dia miliki ni wajibatun, hukum dia wajib. Maka faman malaka raqiqan abdan aw amatan aw mudabbaran aw umma waladin aw bahimatan wajaba alaihi nafaqatuhu. Maka barang siapa yang memiliki hamba sahaya, sama ada lelaki ataupun perempuan, hamba tu hamba yang munabbar ataupun hamba ummu walad ataupun bahimah, ataupun dia memiliki binatang peliharaan, maka wajib ke atas dia memberi nafkah kepada mereka yang tersebut itulah. Fayut'imu raqiqahu min ghalibi quti ahli balad. Maka dia memberi makan kepada hamba dia tu daripada makanan, daripada kebiasaan makanan asasi yang dimakan oleh penduduk di negeri tersebut. Kebiasaannya makan apa? Jadi dia bagi makan daripada kebiasaan makanan asasi penduduk negeri tersebut. Wa min ghalibi udumihim. Udum. Dan daripada kebiasaan lauk pauk yang dimakan oleh ahli negeri tersebut. Biqadril kifayah, dengan kadar yang memada lah, Wa yaksuhu min ghalibi kiswatihi, dan dia memberi pakaian kepada hamba tadi daripada kebiasaan pakaian yang dipakai oleh mereka. Jadi tak memada hanya memakaikan mereka pakaian yang hanya menutup aurat mereka sahaja. Biasanya pakai macam mana? Jadi macam itulah yang kebiasaan jadi yang dipakai. Wala yakfi fi kiswati raqiqihi satrul aurati faqat. Dan tidak memada pada beri pakaian kepada hamba dia tu pakaian yang menutup auratnya sahaja. Kemudian hamba dan binatang tadi yang digunakan untuk khidmat, maka hamba dan binatang tadi tidak dibebankan daripada pekerjaan-pekerjaan yang mereka tidak mampu lakukan. Lepas tu kata musannif wala yukallafuna minal amali ma la yutiqun. Ni hamba-hamba tadi, hamba la yukallafuna ni termasuk dengan binatang sekali. Hamba-hamba dan binatang. Semua jenis hamba-hamba tadi dan binatang. Mereka ni tidak ditaklifkan daripada pekerjaan apa yang mereka tidak mampu. Apa yang mereka tidak mampu lakukan secara berterusan. Maksudnya pekerjaan yang mereka mampu buat hanya sehari ataupun 2 hari, lepas tu tak boleh buat dah. Pekerjaan-pekerjaan tu tak dibebankan ke atas mereka.
Tengok qauluhu wala yukallafuna ay ar-raqiq wal bahaim. Wa qauluhu minal amal bayan muqaddam 5. Wa qauluhu ma la yutiqun kat situ. Wa qauluhu ma la yutiqun ay ma la yutiquna dawama alaihi. Maksud ma la yutiqun, pekerjaan yang mereka tidak mampu lakukan, iaitu pekerjaan yang mereka tidak mampu lakukan secara berterusan. Tidak mampu akan berterusan ke atas pekerjaan tersebut. Fala yajuzu lis-sayyidi taklifu raqiqihi amalan yaqduru alaihi yawman aw yawmaini summa ya'jazu anhu. Jadi tidak boleh bagi sayyid, tuan hamba tadi ataupun tuan binatang tadi, dia sini disebutkan raqiq. Tuan hamba tu dia taklifkan raqiq dia punya hamba dia tu pekerjaan yang dia mampu buat sehari ataupun 2 hari, lepas tu dia tak mampu buat dah. Kerana pekerjaan tu berat lah. Sebabnya kalau pekerjaan berat memang sehari tak mampu buat, ataupun sehari 2, tapi lepas tu kita tak mampu buat. Islam jagalah. Islam cukup jaga rahmat, walaupun kata ke atas hamba sekalipun. Bahkan ni ke atas binatang. Wa yahrumu 'alal malik taklifu dabbatihi, kata. Dan haram ke atas malik, tuan binatang tu, membebankan binatang dia tu mala tutiqu dawam alaihi min taskilil hamli au idamati sayr au ghairihima yauman au nahwahu. Tak bolehlah dia nak taklifkan binatang dia tu apa yang dia tidak mampu berterusan ke atasnya, daripada memberatkan barang yang diletakkan di atasnya, ataupun berterusan suruh dia berjalan, ataupun selainnya lah, satu hari ataupun seumpamanya. Kata na'am ini tafaqalahu zalika li udhrin fi ma'dil awqat lam yahrum. Tapi kata kalau kebetulan berlaku macam tu kan, punya dah berjalan seharian dah, ataupun hari tu buat kerja banyak, hari tu kebetulan itu buat kerja banyak, ada banyak, tiba-tiba mai barang banyak ke apa semua, kebetulan berlaku hari itu, pada sebahagian waktu, maka itu tidak haram. Ini tafaqalahu zalika li udhrin. Dan kita pun tak perasan buat kerja dah pukul dah lebih dah, kerja lebih masa ataupun buat pekerjaan yang banyak kan. Jadi yang tu tak mengapa, yang tu tak haram. Baik. Lepas tu kata syarah, fa idza sta'mala al-maliku raqiqahu naharan ara'ahu lailan. Jadi apabila tuan hamba tadi gunakan dia punya hamba dia tu pada waktu siang, maka dia bagi rehat pada waktu malam. Au aksahu, ataupun sebaliknya, gunakan pada waktu malam maka bagi rehat pada waktu siang. Wa yurihuhu saifan, dan dia bagi rehat pada musim panas, waqtal qailulah. Dia bagi hamba dia rehat pada musim panas pada waktu qailulah, waktu rehat. Dan wala yukallifu dabbatahu ma la tutiqu hamlahu, dan dia tidak bebankan dabbah dia, binatang dia tu apa yang dia tidak mampu angkat. Itu berkaitan dengan nafkah binatang dan juga hamba. Kemudian wa dzakara al-musannifu as-sabab ats-tsalis fi qawlihi, dan musannif sebut sebab yang ketiga pada katanya wa nafaqatu zaujati al-mumakkinati min nafsiha wajibatun 'ala zauj. Dan nafkah isteri yang mumakkinah, nafkah isteri yang pasrahkan ataupun menyerahkan diri dia kepada suami dia, itu adalah wajib ke atas suami. Maknanya suami wajib bagi nafkah kepada isteri yang serah diri dia kepada suami dia. Serah diri macam mana? Dengan bahawasanya isteri tu dia bagi tahu kat suami dia, inni musallimatun nafsi ilaik. Maknanya dia bentangkan diri dia. Dalam hasyiah ada sebut wa qauluhu wa nafaqatu zaujatil mumakkinati min nafsiha, ai bi an aradat nafsaha alaihi, dengan bahawasanya isteri tadi dia pamerkan atau membentangkan diri dia ke atas suami dia, ka an taqula lahu kan, ka an taqula lahu
ke ka'an taqulahu lahu. Macam tak kena ya. Ka'an taqula lahu. Baik. Sini ada lebih hak. Ka'an taqula lahu, seperti apa ni, isteri tadi kata dekat suami dia, inni musallimatun nafsi ilaik, aku serah diri aku kepada kamu. Fa illam yakun hadiran, maka jika suami dia tak ada kat situ, tak hadir di sisi dia, fa illam yakun hadiran indaha ba'athat ilai, hantar orang. Hantar orang bagi tahu, kata inni musallimatun nafsi ilaik fakhtar an atiyaka haitsu syi'ta aw an ta'tiyani. Kata aku serah diri aku kepada kamu, maka pilihlah aku pi kat kamu ke, duduk tempat lain, aku pi kat kamu untuk serah diri aku, ataupun kamu datang kepada aku. Sekarang ni boleh mesej, boleh call. Itu maksud mumakkinah. Dan dia tidak menolak ajakan suami dia. Jadi kalau dia menolak, dia tak tamkin, itu dia panggil nashizah, isteri yang nusyuz. Ada panjang lagi dalam ni, tapi tak sempat, kita ambil sikit-sikit je, kita nak faham kalamatan. Baik, wa nafaqatu zaujatil mumakkinah min nafsiha wajibatun 'ala zauj. Dan nafkah nafkah memberi nafkah kepada isteri yang menyerahkan ataupun pasrahkan diri dia kepada suami, itu adalah wajib ke atas suami. Jadi nafkah ke atas isteri ni dia berbeza-beza mengikut ataupun kita kata kadar nafkah ke atas isteri ni berbeza-beza mengikut keadaan suami. Sama ada suami tu orang senang, orang susah, ataupun orang pertengahan. Jadi disebabkan perbezaan tersebut, jadi kata musannif iringkan dengan kata dia wahya muqaddaratun tu. Jadi kata syarah, tengok kalam syarah dulu. Walamma ikhtalafat nafaqatu zaujah, dan tak kala berbeza-beza nafkah isteri bihasabi hali zauj. Kita kata dengan sekira-kira halnya si suami, maksudnya berdasarkan kemampuan ataupun keadaan suami. Bayyanal musannifu zalika, musannif rahimahullah menerangkan akan yang demikian fi qaulihi, pada katanya wahya an-nafaqah tu muqaddaratun, dan bermula ia nafkah itu muqaddaratun, yang ditakdirkan, yang ditakdirkan mengikut kesesuaian dan kemampuan suami. Lepas tu dia nak tafsirkanlah, fa in kana zauju musiran famuddan, fa in kana mu'siran famuddun wahid. Tu ada tafsir, dia punya tafsilan dia panjang lagi, tak dan habis juga. 9 dah. Jadi kita berhenti kat situlah, wahya muqaddaratun. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti ada nota, nanti ana hantar insya-Allah. Tu boleh baca. Nanti kita akan baca ringkas je insya-Allah. Allah Ta'ala a'lam. Ada soalan?